get wings to fly. Oh, I'm alive. Okey, jadi untuk poin pertama iaitu memperkembangkan potensi individu. Jadi potensi individu adalah sesuatu yang boleh dicungkil dan diasah, dan di sinilah pendidikan memainkan peranan yang amat penting kerana melalui pendidikan potensi seseorang dapat dikembangkan ke tahap yang lebih lagi cemerlang, dan tumpuan akan diberikan dalam 3 aspek, iaitu aspek intelek, emosi dan juga dalam aspek jasmani. Baiklah, dalam aspek intelek, tumpuannya adalah untuk mendapatkan kemahiran asas, iaitu membaca, menulis dan juga mengira, juga dikenali sebagai 3M. Dan ketiga-tiga aspek ini haruslah diasah semasa di bangku sekolah lagi. Okey, jadi penekanan harus diberikan semasa di bangku sekolah lagi. Kesemua bakat dan kebolehan yang ada pada diri individu hendaklah dikembangkan secara optimum. Bagi melahirkan insan yang berilmu pengetahuan adalah amat penting bagi seseorang tersebut belajar tentang potensinya dekat sekolah. Baiklah, yang kedua adalah perkembangan secara menyeluruh dan bersepadu. Kesemua bakat dan kebolehan yang ada pada diri individu hendaklah dikembangkan secara optimum dia. Dan hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan co-curriculum. Kerana pelajaran dan pembelajaran yang diadakan semasa kegiatan co-curriculum adalah sangat berbeza kalau dibandingkan dengan kegiatan pembelajaran dan pengajaran dalam kelas. Okey, perkembangan potensi tidak dapat dilakukan secara berasingan. Antara bidang co-curriculum yang boleh dilakukan ialah yang boleh murid sertai adalah dalam badan beruniform, sukan, serta persatuan atau kelab. Okey, dan penerimaan pengetahuan seperti membina pengalaman semasa menjadi pengarah program hanya akan dapat dilakukan sekiranya seorang pelajar itu menjadi seorang pengarah program, dan hal ini hanya akan dapat dilakukan sekiranya pelajar itu menyertai kegiatan co-curriculum. Okey, dan yang seterusnya, insan yang seimbang dan harmonis. Menurut Ralph W. Taylor dalam bukunya Prinsip Asas Kurikulum dan Pengajaran, insan yang seimbang yang dimaksudkan di sini ialah insan yang berilmu pengetahuan, bertenaga mahir, berakhlak mulia, mempunyai kepercayaan kepada Tuhan, mempunyai jiwa dan fikiran yang tenteram, tubuh badan yang sihat dan cergas, serta kematangan emosi dan juga sosial. Okey, jadi individu tersebut haruslah seimbang dari segala aspek dalam kehidupan dia. Dia harus seimbang dari segi emosi dia, dari segi rohani dia, dan juga dari segi akademik dia. Dia harus seimbang, dan juga dia harus menggunakan nilai-nilai yang dia ada untuk menjaga ketenteraman yang ada pada bumi ini. Seterusnya pula adalah kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Okey, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan adalah sangat penting, kerana agama lah yang mendidik kita untuk tahu yang mana buruk dan yang mana baik, dan agama lah yang akan menjadi benteng kepada kita untuk membuat sesuatu perkara dan mengetahui dia adalah baik ke tak. Okey, kepercayaan dan kepatuhan bermaksud memikul amanah dan bertanggungjawab kepada Tuhan dalam mentadbir dan memakmurkan alam ini. Jadi adalah sangat penting sebagai manusia yang kita menggunakan pengetahuan kita tentang agama untuk mentadbir dan memakmurkan dan memakmurkan alam ini untuk Tuhan kita. Seterusnya, rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Okey, menurut Ralph W. Taylor pula dalam bukunya Prinsip Asas Kurikulum dan Pengajaran, masyarakat Malaysia yang berilmu pengetahuan memiliki sikap suka membaca serta cintakan ilmu pengetahuan. Okey, hal ini bermaksud sebagai warga negara Malaysia, kita haruslah mencintai ilmu pengetahuan.
seperti masyarakat Jepun yang selalu membaca buku. Dan sebagai rakyat Malaysia, kita juga harus jadi seperti mereka yang selalu cintakan ilmu dan tidak berasa dahaga setelah membaca satu buku. Mereka selalu ingin membaca dan membaca untuk menjadi lebih berilmu pengetahuan, untuk menjadi lebih baik lagi. Dan melalui pembacaan yang luas, seseorang dapat menimba pelbagai jenis ilmu pengetahuan maupun dari segi buku ilmiah atau buku bukan ilmiah. Okey, buku ilmiah seperti buku akademik, seperti jurnal, seperti tesis dan disertasi, kita akan dapat tahu tentang secara terperinci dengan sesuatu bidang akademik. Kalau kita baca bahan bukan ilmiah seperti buku cerita, seperti buku fiction, kita akan dapat mempelajari juga. Tapi kita akan mempelajari cara-cara menulis yang baik, cara seseorang itu dapat mengembangkan idenya melalui penulisan dia. Dan sebab itulah, walaupun buku ilmiah atau buku bukan ilmiah, seseorang dapat menimba pelbagai jenis pengetahuan, dan pengetahuan tidak terhad kepada buku akademik saja. Dan ilmu yang dipelajari juga harus digunakan untuk memanfaatkan orang di sekeliling kita. Baiklah, apa yang dimaksudkan pula dengan rakyat yang berakhlak mulia? Okey, rakyat yang berakhlak mulia adalah rakyat yang baik budi pekertinya, serta memiliki tingkah laku yang sopan, berdisiplin dan juga bersepadu. Dan sifat-sifat ini adalah penting serta harus dijadikan prinsip dalam setiap orang. Dan sifat mulia ini juga harus berteraskan ilmu, keyakinan dan juga amalan. Baiklah, bila kita cakap tentang orang yang berakhlak mulia, okey, orang yang berakhlak mulia adalah sangat penting kerana masyarakat akan menghormati orang yang berakhlak mulia. Dan bagaimana seseorang itu berakhlak mulia adalah dengan adanya nilai-nilai mulia yang ada pada sanubari dia. Melalui nilai-nilai mulia yang dia ada, dia dapat mengetahui yang mana adalah baik dan yang mana adalah sesuai untuk semua keadaan. Jadi berakhlak mulia adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Okey? Okey, baiklah. Seterusnya, rakyat Malaysia yang berketerampilan. Okey, rakyat Malaysia yang berketerampilan bermakna mempunyai kelayakan dan kebolehan yang sepadan dengan jawatan dan tugas, mempunyai pengetahuan luas untuk melaksanakan sesuatu tugas, dapat melaksanakan tugas dengan cepat, cekap, sempurna serta mempunyai hasil kerja yang memuaskan pengguna dan pelanggan. Baiklah, maksud berketerampilan yang cuba dijelaskan di sini adalah seseorang yang mempunyai kebolehan dan bagaimana dia menunjukkan kebolehan yang dia ada tu. Yang itulah bermaksud berketerampilan. Okey, bagaimanakah dia dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik, dengan sempurna, bagaimanakah dia dapat mengatasi sesuatu masalah. Yang itu adalah rakyat Malaysia yang berketerampilan. Dan sangat penting bahawa kita ni jadi seorang rakyat Malaysia yang berketerampilan kerana melalui keterampilan ini kita dapat menjayakan sesuatu organisasi, sesuatu projek. Jadi sangat penting bahawa kita ni juga berketerampilan. Okey, seterusnya, rakyat Malaysia yang memberi sumbangan kepada keluarga, masyarakat dan seterusnya negara. Baiklah, kita ni pergi pada pelbagai fasa. Dan first, kami kena memberi sumbangan terhadap keluarga kita. Melalui sumbangan kita dapat mengharumkan nama keluarga. Seterusnya kita kena pergi one step further, iaitu masyarakat. Contohnya, macam mana kita nak memberi sumbangan kepada masyarakat? Contohnya, melalui bidang profesi kita. Kalau kita nak jadi seorang guru, bagaimanakah kita dapat meluaskan ilmu pengetahuan kita kepada masyarakat? Ialah dengan mengajar ilmu pengetahuan itu. Kerana ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang sangat-sangat berharga. Dan kita hanya dapat melakukan tersebut melalui ilmu pengetahuan, melalui pelbagai profesi yang kita ada. Okey, dan seterusnya negara, bagaimanakah kita dapat memberikan sumbangan terhadap negara adalah melalui ekonomi negara, melalui pelancong yang datang dalam negara. Okey, negara ini sangat penting kerana orang akan memandang negara Malaysia, bagaimana negara Malaysia dapat bangun. Bagi falsafah pendidikan kebangsaan, sekarang kita akan pergi ke kepentingan falsafah pendidikan kebangsaan dalam kehidupan kita. Okey, first, antara kepentingan bagi falsafah pendidikan kebangsaan ialah menyediakan peluang pendidikan kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Okey, hal ini berbeza sebelum kedatangan British, di mana British amat menekankan jurang perkauman antara satu sama lain. Namun dengan adanya falsafah pendidikan kebangsaan ini, peluang pendidikan diberikan kepada rakyat tanpa mengira kaum. Jadi semua kaum berpeluang melanjutkan pelajaran mereka.
Okey, dan itulah sangat penting, terutamanya bila kita ni ada konsep satu Malaysia yang ditekankan oleh Perdana Menteri kita. Okey, seterusnya. Kepentingan lain adalah memberi peluang kepada semua rakyat Malaysia, okey, menuntut ilmu dan kemahiran yang diperlukan untuk membolehkan mereka membezakan yang mana benar dan mana yang salah serta melakukan kerja dengan menggunakan kemahiran yang dipelajari. Baiklah, melakukan kerja mengikut kemahiran yang dipelajari adalah penting supaya apabila besar nanti seseorang dapat mencari pekerjaan yang sesuai mengikut dengan kemahiran masing-masing. Contohnya, seseorang individu A mungkin akan menjadi seorang guru apabila dewasa nanti, tetapi individu B mungkin akan menjadi seorang doktor nanti. Jadi kita boleh tengok dekat sini bagaimanakah falsafah pendidikan kebangsaan ini memberikan peluang kepada orang untuk mengikut kemahiran yang diperlukan apabila besar nanti. Pada setiap orang dibina atas keupayaan mereka sendiri. Dan tidak semua orang boleh menjadi seorang doktor, dan bukan semua orang boleh jadi seorang guru, dan bukan semua orang boleh jadi seorang jurutera. Kerana manusia telah dibina dengan keunikannya sendiri. Setiap orang tu ada kemahiran mereka tersendiri. Okey, dan seterusnya, kepentingan lain adalah mengembangkan individu dari segi fizikal dan mental. Okey, perkembangan kebaikan individu dari segi fizikal dan mental hanya boleh dilakukan melalui pendidikan. Okey, dalam hal ini tidak kira apa jenis pendidikan, sama ada pendidikan formal atau pendidikan non-formal. Okey, dan dari segi mental, seseorang akan belajar menimba ilmu pengetahuan serta kemahiran-kemahiran yang diperlukan. Okey, fizikal dan mental ini adalah sangat penting kerana fizikal dan mental ini hanya dapat dilakukan boleh dilakukan di sekolah, contohnya melalui aktiviti co-curriculum, dari segi fizikal dia melalui aktiviti sukan, melalui aktiviti permainan, dan mentalnya adalah melalui akademik sama ada di dalam kelas ataupun juga dalam kegiatan co-curriculum. Okey, dari segi perspektif lain, falsafah pendidikan kebangsaan juga bertujuan memberi peluang kepada rakyat Malaysia untuk menuntut ilmu dari buayan hingga ke liang lahat, iaitu berpegang kepada prinsip pendidikan seumur hidup. Makna kata dekat sini, pendidikan dapat diberikan kepada seseorang individu sampai dia meninggal dunia. Okey, kerana pendidikan tidak akan berhenti. Okey, peluang pendidikan ini tidak akan berhenti. Kerana seseorang itu dewasa, dan kalau dia rasa dia ingin melanjutkan pelajaran dia lagi, dia juga boleh pergi ke Open University yang menggalakkan pendertaan daripada mereka yang dewasa lagi. Okey, okey, dan seterusnya, mengembangkan kefahaman serta penerimaan idea yang demokratik dalam perlembagaan serta kesedaran tentang tujuan dan bertanggungjawab seseorang warga negara dalam sesuatu sistem demokratik, serta mempunyai komitmen untuk menggunakan hal tersebut juga merupakan kepentingan lain bagi falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, sebagai contohnya, seseorang harus mematuhi apa yang sudah tersedia dalam perlembagaan Malaysia. Okey, dan seseorang tidak dapat dan tidak boleh mencabuli dan tidak boleh melanggar peraturan-peraturan yang ada pada perlembagaan Malaysia. Dan perlembagaan Malaysia lah yang merupakan panduan bagi negara kita. Aplikasi falsafah pendidikan kebangsaan dalam dunia pendidikan adalah nombor satu, pembelajaran dan pengajaran. Melalui konsep falsafah pendidikan kebangsaan, proses pembelajaran bukan lagi berpusatkan kepada guru, malah kepada pelajar. Jadi fokus utamanya sekarang adalah pada seorang pelajar. Dan kesan daripada penilaian berasaskan sekolah PBS, iaitu penilaian yang baru yang diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran. Penilaian ini tidak terhad kepada penilaian secara summatif, tetapi juga kepada penilaian formatif. Antara penilaian secara formatif ialah membuat peta media untuk sesebuah topik yang akan diajar, memberikan latihan kepada murid, serta membuat soal jawab dengan murid. Okey, kaedah-kaedah seperti ini adalah lebih berkesan dan lebih efektif kerana hal ini akan merangsang pemikiran murid, dan dia lebih
senang untuk seseorang guru kerana guru dapat membuat penilaian secara konsisten. Makna tersebut, guru tersebut dapat lihat bahawa pelajar ini adalah pelajar jenis pelajar apa? Pelajar yang cemerlang atau pelajar yang sederhana saja. Dengan ini guru dapat membimbing pelajar dengan memberikan latihan yang sewajarnya kepada pelajar tersebut sekiranya pelajar itu lemah, dan kalau pelajar itu tidak lemah, guru tersebut dapat memberikan latihan lain untuk pelajar tersebut supaya dia dapat merangsang pemikiran dia lagi. Jadi melalui pembelajaran dan pengajaran seperti ini, guru dapat lihat kelemahan serta kekuatan anak muridnya. Okey, yang seterusnya, yang kedua adalah pendidikan bersepadu. Pendidikan bersepadu boleh dilakukan melalui mata pelajaran seperti mata pelajaran yang diajar di sekolah seperti civic dan kenegaraan, pendidikan moral. Okey. Kedua-dua subjek seperti ini menekankan pentingnya memiliki peribadi yang unggul dan memiliki nilai-nilai mulia yang sangat penting. Okey, sebagai contohnya kalau sekiranya dalam civic itu ada menjalankan projek seperti projek kelawatan orang tua, seseorang pelajar akan mengenali bagaimanakah caranya untuk menjaga orang tua, dan dekat situ dia akan diterapkan dengan nilai-nilai yang sepatutnya dia ada seperti nilai kasih sayang, nilai menghormati orang tua yang sepatutnya ada dalam seseorang individu. Dan seterusnya pula adalah aktiviti co-curriculum juga merangsang pendidikan bersepadu. Okey, bagaimanakah aktiviti co-curriculum dapat merangsang pendidikan bersepadu adalah melalui persatuan, badan beruniform serta sukan dan permainan. Okey, melalui badan beruniform contohnya, seseorang pelajar akan dapat meningkatkan semangat kerja berpasukan, ketahanan mental dan fisikalnya, semangat patriotik serta tahap disiplin mereka. Okey, contohnya apabila mereka menyertai satu camp, mereka akan camp jati diri, camp kepimpinan jati diri, seseorang pelajar akan dapat meningkatkan semangat berpasukan dia kerana dia harus bekerja dalam sesebuah pasukan untuk menjayakan sesebuah misi tersebut. Dia juga akan meningkatkan dia juga semangat patriotik dia serta tahap disiplin dia. Jika sebelum ini dia seorang yang selalu dimanjakan oleh ayah dan ibu mereka, tapi sekiranya mereka pergi ke camp ini secara konsisten, mereka akan dapat meningkatkan ketahanan mereka, ketahanan fizikal mereka serta ketahanan mental mereka. Dan hal ini sangat penting kerana contohnya dalam dunia pendidikan, seorang kena dapat mengawal emosi dia, seorang dapat menjadi profesional. Okey, dan ketahanan mental dan fizikal ini hanya dapat boleh ditimbang melalui camp-camp jati diri. Melalui kelab pula, seseorang pelajar akan dapat mengukuhkan dan meningkatkan pengetahuan dalam pelbagai bidang. Sebagai contohnya melalui kelab muzik, seseorang pelajar akan belajar tentang kemahiran dalam bidang muzik seperti bermain dengan alatan muzik yang tidak dapat didapati di bilik darjah. Okey, melalui kemahiran yang dia pelajari, dia dapat menggunakan kemahiran dia. Contohnya kalau dia ingin menjadi seorang guru, dia dapat menjadi bukan saja seorang guru berunsurkan akademik, tapi dia juga dapat menjadi seorang guru muzik yang dapat mengajar anak-anak murid tentang alatan muzik. Dan hal ini sangat penting kerana seorang guru harusnya menjadi fleksibel dan seharusnya belajar tentang pelbagai kemahiran dan pelbagai subjek yang ada dalam sekolah itu. Aktiviti co-curriculum juga mengajar kita tentang soft skills yang kita perlukan. Sebab contohnya kita akan bertemu dengan pelbagai orang sekiranya kita ingin mendapatkan pengajaran untuk projek kita, dan hal yang dapat dilakukan melalui soft skills kita, bagaimana kita bercakap dengan orang itu, bagaimana kita dapat menarik perhatian mereka untuk menyertai program kita, dan hal ini dapat dilakukan melalui aktiviti co-curriculum. Nah, aspek-aspek yang telah saya cakap tadi tidak boleh dipelajari di bilik darjah dan hanya boleh dipelajari melalui aktiviti co-curriculum. Okey, seterusnya aplikasi falsafah pendidikan kebangsaan yang ketiga adalah melalui kemudahan prasarana yang lengkap. Okey, Abdul Rahim Abdul Rashid, seorang penulis, memberitahu bahawa perubahan organisasi ke arah menyediakan situasi yang sesuai akan melahirkan pelajar yang mengikut tujuan serta cita-cita falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, maksudnya situasi dan prasarana yang ada dalam sebuah sekolah itu akan merangsang kepada pendidikan serta merangsang minat seseorang tersebut untuk belajar atau tidak. Oleh demikian, kemudahan prasarana yang sesuai akan menyediakan persekitaran yang baik untuk belajar. Seperti contohnya, sesebuah sekolah harus menyediakan bilik darjah serta kelengkapan yang sesuai seperti papan hitam, kerusi serta meja tulis. Kemudahan prasarana ini juga harus dijaga dengan baik oleh pelajar tersebut serta oleh pihak organisasi sekolah. Okey. Kemudahan sukan juga haruslah ada dalam sebuah sekolah seperti
bola jaring, gelanggang bola sepak dan gelanggang lain, kerana hal ini akan merangsang fizikal serta jasmani seseorang pelajar tersebut. Okey, dan prasarana yang sudah lama atau yang tidak boleh digunakan dalam sebuah sekolah harus diganti balik agar murid dapat menggunakan kemudahan-kemudahan tersebut untuk merangsang bakat-bakat yang mereka ada.